Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong hari ini, Patik merafak sembah, menjunjung kasih dan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Patik dan seluruh rakyat Malaysia berdoa agar Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala serta dikurniakan kesihatan bagi meneruskan pemerintahan dan memayungi rakyat jelata serta negara. Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan laporan tentang tindakan TAS Operasi Pematuhan. Semalam, Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM telah membuat 75,182 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP KPPB. Sebanyak 4,033 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan yang melibatkan seramai 18,966 anggota. PDRM telah mengenakan sebanyak 133 sekatan jalan raya rentas sempadan negeri di seluruh negara dan memeriksa sebanyak 194,450 kenderaan berbanding dengan 225,345 kenderaan pada hari sebelumnya. PDRM telah menahan seramai 60 individu di atas kesalahan ingkar arahan PKPB dan daripada jumlah tersebut 53 individu direman dan 7 lagi dijamin polis. PDRM turut mengeluarkan kompaun kepada 277 individu di atas pelbagai kesalahan ingkar arahan PKPB termasuk 30 kompaun di sekatan jalan raya. Mengenai operasi sanitasi awam COVID-19 yang dikawal selia oleh KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 7,780 operasi sanitasi yang merangkumi 132 zon. Semalam, sebanyak 40 operasi sanitasi yang meliputi 30 zon di 10 buah negeri, antaranya Sabah 10 operasi, Johor 7 operasi dan Sarawak 6 operasi. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi 8 Jun, sebanyak 150 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 196 pada hari sebelumnya, yang mana 15,140 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 291 rakyat Malaysia yang pulang ke tanah air telah dikuarantin secara wajib. Sejak 3 April 2020, seramai 51,090 rakyat Malaysia telah pun dikuarantin secara wajib dan sehingga hari ini seramai 40,922 individu telah selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Saya ingin melaporkan mengenai kawalan di sempadan negara. Seperti yang saya sebutkan bahawa Kerajaan Malaysia sentiasa memantau dan meningkatkan kawalan di sempadan negara dengan menutup pintu masuk, terutamanya
di lorong-lorong tikus. Ops benteng yang melibatkan ATM, PDRM, APMN dan juga Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia sentiasa mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada dibolusi parti bagi mengekang jenayah rentas sempadan selain menyekat penularan wabak COVID-19. Dari 1 Mei hingga semalam, seramai 396 parti dan 108 tekong telah ditahan kerana cuba memasuki sempadan negara secara haram melalui lorong-lorong tikus. Turut ditahan adalah 11 individu yang disyaki penyeludup serta 13 buah kapal. Agensi penguatkuasa juga telah berjaya mengusir 140 parti, 6 tekong serta 22 kapal yang cuba membolusi kawasan sempadan negara. Dan kerajaan akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram, dan agensi-agensi penguatkuasa akan terus mengetatkan kawalan kawasan sempadan terutamanya lorong-lorong tikus. Saya ingin menyebutkan tentang aplikasi MySejahtera. Kerajaan ingin menyarankan rakyat Malaysia supaya memuat turun aplikasi MySejahtera bagi membolehkan penilaian kesihatan kendiri. Aplikasi ini juga membolehkan Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil tindakan yang cepat, tepat dan berkesan untuk mengenal pasti dan memaklumkan kontak rapat sekiranya berlaku kes jangkitan COVID-19 dalam masyarakat. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Perutusan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun Penjana, kerajaan akan mengkreditkan RM50 ke dalam akaun e-dompet pengguna setelah mereka memuat turun aplikasi MySejahtera. Ini bagi menggalakkan orang ramai untuk memuat turun dan menggunakan apps MySejahtera ini. Dan banyak lagi yang saya sebutkan baru-baru ini tentang penggunaan MySejahtera ini. Sebagai contoh, rakyat kita yang pulang dari luar negara selepas 10 Jun akan dibenarkan membuat kuarantin di rumah, self quarantine dan juga di rumah masing-masing. Dan syarat kita adalah mereka perlu memuat turun apps MySejahtera ini supaya mereka dapat dipantau dan dikesan. Begitu juga kita mencadangkan untuk membenarkan rakyat kita yang bekerja di Singapura untuk berulang alik daripada Johor Bahru ke Singapura. Juga prasyarat kita mesti menggunakan apps MySejahtera ini. Dan ramai yang tidak mahu menulis nama sendiri dengan nombor telefon setiap kali mereka masuk ke premis perniagaan. Kita juga menggalakkan supaya mereka menggunakan apps MySejahtera ini untuk mendapatkan QR code. Bagi mereka tidak perlu lagi menulis nama dan juga detail-detail yang lain sewaktu mereka memasuki premis perniagaan. Jadi saya harap ramai di kalangan rakyat kita menggunakan apps MySejahtera ini untuk kemudahan kita sewaktu kita memasuki premis perniagaan dan perkara-perkara lain yang saya sebutkan tadi, termasuklah untuk e-dompet RM50 tersebut. Saya ingin memperjelaskan sedikit tentang pembukaan sektor sukan dan rekreasi fasa 2, kerana selepas ini saya yakin Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Nayana Marikan tentu saja akan membuat perincian mengenai perkara yang dibenarkan untuk sektor sukan dan rekreasi ini.
Mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan PKP telah bersetuju untuk membenarkan pembukaan semula sektor perniagaan yang berkaitan dengan sukan seperti gimnasium, dewan tertutup seperti dewan badminton, kompleks sukan pelbagai, pusat snooker dan pusat-pusat sukan lain bermula pada 15 hari bulan Jun 2020. Bagaimanapun, operator kompleks sukan perlu mengisi borang notifikasi pembukaan terlebih dahulu melalui laman web MITI ataupun Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bagi rujukan SOP dan untuk tujuan pemantauan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Borang notifikasi boleh diakses bermula hari ini, 8 Jun. Mesyuarat juga bersetuju untuk memberi kebenaran kepada orang awam untuk melakukan aktiviti sukan dan rekreasi yang tidak ada sentuhan badan di dalam atau di luar dewan bermula 15 Jun. Contohnya seperti sukan individu, badminton, olahraga, angkat berat, sukan permotoran 2 roda dan 4 roda, sukan ekstrim, payung terjun, papan luncur, paramotor. Begitu juga sukan rekreasi, riadah seperti senam aerobik, yoga dan sebagainya. Kebenaran ini perlu mematuhi penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 hingga 3 meter untuk aktiviti statik seperti angkat berat, berlari atas treadmill, dan 3 hingga 5 meter untuk aktiviti dinamik seperti latihan bola sepak, hoki dan rugby. Bagi sukan berpasukan seperti bola sepak, hoki, rugby, bola jaring dan sukan tempur combat seperti karate, taekwondo, silat dan sebagainya, keputusan mesyuarat masih kekal tidak boleh dimainkan secara permainan. Ya, ini berbeza. Saya sebut tadi latihan. Latihan boleh. Silat misalnya, mereka berlatih bersendirian. Boleh. Ya, mereka berlatih bersendirian dengan penjarakan sosial. Mereka boleh, itu boleh. Tetapi tidak boleh ada silat yang bertempur antara satu sama lain. Kerana itu akan mewujudkan sentuhan fizikal di antara pesilat-pesilat tersebut. Jadi untuk latihan boleh. Begitu juga bola. Bola dia berlari-lari. Untuk acara, untuk program mereka berlari. Dan ada senaman-senaman. Tetapi secara individu. Tapi tidak boleh ada games ya, yang ada antara 2 pasukan. Jadi ini keputusannya telah pun kita putuskan. Dan jarakan sosialnya tetap 3 hingga 5 meter antara setiap individu semasa latihan tersebut. Adalah diingatkan bahawa penganjuran kejohanan, acara dan pertandingan sukan masih kekal tidak dibenarkan lagi untuk fasa ini bagi mengelakkan perhimpunan ramai juga. Jadi pertandingan tidak dibenarkan, dan walaupun ada cadangan supaya pertandingan tanpa penonton, tetapi saya dah sebutkan tadi, acara yang melibatkan sentuhan fizikal masih tidak dibenarkan. Begitu juga dengan aktiviti sukan air di kolam renang juga masih kekal tidak dibenarkan. Jadi pihak KBS, MKN dan KKM akan terus berbincang di dalam menyelaraskan SOP yang lebih terperinci sebelum membuat keputusan. Jadi sekarang ni kita masih tidak benarkan sukan kolam renang public ataupun private di kondo. Jadi begitu jugalah dengan sukan renang dan juga sukan yang memerlukan mereka berada di kolam air dan sebagainya. Secara asasnya, terdapat 4 perkara dalam senarai larangan sektor sukan dan rekreasi fasa 2, iaitu
Yang pertama, tiada penganjuran sebarang kejohanan dan pertandingan, tiada aktiviti sukan dan rekreasi yang bersentuhan badan, tiada permainan atau perlawanan bagi sukan berpasukan dan sukan tempur atau combat, dan yang ketiga, tiada aktiviti dalam kolam renang. Jadi itulah perkara-perkara asas tentang sukan. Mengenai rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura, kerajaan mengambil maklum bahawa sektor industri di Singapura telah memulakan operasi mereka dan mereka juga meminta kebenaran supaya pekerja mereka yang berwarga negara Malaysia yang berada di Johor Bahru untuk berulang-alik ke Singapura. Ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang berulang-alik daripada Singapura, daripada Malaysia, Johor Bahru ke Singapura. Tetapi oleh kerana kita menutup pintu, iaitu tidak membenarkan rakyat kita keluar, dan jika keluar, kalau mereka pulang, mereka akan dikuarantin 14 hari dan sebagainya. Ramai pekerja-pekerja itu jumlahnya begitu besar yang tidak bekerja berulang-alik ke Singapura. Jadi oleh kerana sektor ekonomi di Singapura telah pun dibuka, jadi mereka memerlukan pekerja-pekerja daripada kita. Dan mesyuarat khas bersetuju untuk membenarkan rakyat Malaysia untuk berulang-alik untuk urusan kerja di Singapura, dan kita bersedia untuk memastikan mereka menjalani ujian COVID-19. Kita benarkan. Kalau itulah syaratnya supaya mereka di swab test, kita pun telah pun bersetuju untuk membuat swab test jika itu syarat yang diberikan oleh kerajaan Singapura. Kerajaan terima kasih kerana telah menerima tawaran daripada Yayasan Sultan Ibrahim serta dua syarikat swasta Singapura, iaitu kumpulan Temasek dan Thomson Medical Group, untuk menyumbang 2 makmal ujian saringan COVID-19 bergerak dan kit ujian COVID-19. Walau bagaimanapun, pelaksanaan kebenaran tersebut pelaksanaan kebenaran itu akan bermula selepas rundingan antara Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negara Malaysia dan rakan sejawatnya di Singapura selesai. Jadi sekarang ni kita masih dalam proses rundingan antara KSU Kementerian Luar kita dengan KSU Kementerian Luar Singapura untuk mereka berunding tentang syarat dan sebagainya. Selepas mendapat syarat-syarat tersebut yang mereka akan bentangkan di dalam mesyuarat khas menteri-menteri, dan jika kita boleh meluluskan, maka kita luluskan, maka bolehlah pekerja-pekerja kita yang berulang-alik daripada Johor Bahru ke Singapura memulakan kerja mereka. Jadi setakat ini kita masih menunggukan rundingan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam telah mengumumkan bahawa PKPB yang akan tamat besok pada 9 Jun 2020 digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. PKPP ini akan berkuat kuasa 10 Jun hingga 31 Ogos, yang mana banyak kelonggaran-kelonggaran telah pun diberi untuk rakyat menjalani aktiviti kehidupan seharian di samping SOP secara berterusan yang akan kita perkenalkan nanti. Antara kelonggaran yang saya kira amat mengembirakan seluruh rakyat, saya lihat semalam di dalam media sosial dan sebagainya, berbagai-bagai parodi video dikeluarkan. Yang paling menggembirakan, termasuk yang bujang selama ini yang menanti-nanti keputusan ini, ialah apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa sekatan perjalanan rentas negeri ditamatkan. Ini bermakna rakyat kita bebas bergerak ke seluruh negara tanpa
memohon ataupun mendapat surat kebenaran daripada polis. Jadi ramai yang tanya saya, sebab dulu kita kata untuk yang beristeri untuk bertemu kita perlukan tetap juga, walaupun diluluskan, tetap juga perlu mendapat kebenaran polis. Tetapi kali ini setelah kita buka dan tidak ada lagi rentas negeri, jadi tidak ada keperluan untuk mendapatkan kebenaran polis, maka mereka boleh bergerak untuk merentas negeri. Saya percaya mungkin ramai yang nak balik ke kampung kerana rindu, tak dapat balik ke kampung kerana waktu raya dulu tak boleh balik kampung. Jadi saya percaya ramai yang akan balik hujung minggu ni, saya percaya ramai yang akan balik ke kampung. Jadi saya harap walaupun ada kebenaran, tetapi kawalan kendiri untuk memastikan diri kita selamat dan keluarga kita selamat mesti terus dikekalkan. Dulu kita mengeluarkan SOP bahawa sambutan Hari Raya tidak boleh ada lebih daripada 20 orang untuk satu rumah. Kita perkenalkan SOP tersebut kerana untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga kita. Kita juga memberi ingatan, jikalau ibu bapa kita ataupun datuk nenek kita ataupun saudara mara kita umur mereka melebihi daripada 60 tahun yang dianggap warga emas, dan juga anak-anak yang kurang daripada 12 tahun yang risikonya tinggi dari segi jangkitan COVID-19. Kita juga perlu berhati-hati kerana kemungkinan ketibaan kita bersama mereka, kebersamaan kita dengan mereka akan menyebabkan berlakunya jangkitan COVID-19. Jadi walaupun kita kata bebas, tetapi dengan ambil kesempatan daripada kebebasan tersebut yang hingga menyebabkan jangkitan kepada orang lain. Kawalan kendiri, disiplin diri mesti kita teruskan. Penjagaan kebersihan, penjarakan sosial mesti kita teruskan walaupun kita mempunyai kebebasan diri. Saya percaya selepas ini aktiviti pelancongan juga akan bermula. Apabila pelancongan dalam negara, kerana kita tak buka lagi kepada luar negara, pelancongan dalam negara kita jangka akan menjadi semakin rancak. Dan saya difahamkan dalam media satu laporan tak sampai 1 jam 1,000 booking untuk hotel dan sebagainya. Walaupun kita beri kebebasan untuk pelancongan dan sebagainya, tetapi masih lagi kawalan kendiri dan pematuhan SOP diteruskan. Walaupun PKPB sudah tidak ada, tetapi kawalan pergerakan ataupun PKP masih lagi ada dan masih tertakluk kepada Akta 342. Saya percaya, saya baca dalam komen netizen hari ini, walaupun Abah dah umumkan sesuatu yang menggembirakan semalam, mereka kata mereka yakin Pak Long Mail akan kata macam-macam SOP dan sekatan-sekatan. Apa yang kita lakukan, dan begitu juga petang nanti mungkin ada lagi sekatan-sekatan daripada Pak Angah Hisham. Apa yang kita lakukan, apa yang Perdana Menteri lakukan, apa yang saya lakukan, apa yang akan diperkatakan oleh DG Kesihatan, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga keselamatan dan kesihatan tuan-tuan, keluarga tuan-tuan dan masyarakat di sekitar tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih sekali lagi. Teruskan dengan kawalan kendiri. Saya tak boleh kata terus kekal di rumah kerana semua orang dah keluar rumah dah sekarang. Jadi teruskan dengan kawalan kendiri untuk memastikan keselamatan diri serta keluarga. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri, Ketua Menteri Pulau Pinang ada kata akan kaji dulu PKPP sebelum melaksanakannya. Boleh minta komen Datuk Seri? Ya, saya pun tak faham statement daripada Ketua Menteri Pulau Pinang ni. Dia nak ikut akta mana? Yang pertamanya, seperti saya katakan bahawa PKPB yang diwartakan, peraturan yang diwartakan di bawah PKPB akan
terbatal pada 10 hari bulan, 9 hari bulan. Kerana kawalan yang baru di bawah PKPP akan diwartakan dan mula berkuat kuasa pada 10 hari bulan. Maknanya 10 hari bulan tersebut, akta peraturan-peraturan yang lama di bawah PKPP terbatal dengan sendiri kerana adanya peraturan yang baru yang diwartakan. Jadi dia nak ikut yang mana? Tentulah dia terpaksa ikut PKPP yang diwartakan. Saya nak maklumkan bahawa akta untuk kawalan penyakit berjangkit ini hanya ada satu saja, iaitu di peringkat persekutuan. Melainkan Sarawak. Sarawak masih lagi ada akta kawalan berjangkit Sarawak, tetapi negeri lain sudah tidak ada. Oleh kerana tidak ada, maka rujukan untuk negeri-negeri hanya satu akta, iaitu Akta 342. Dan negeri tak boleh membuat peraturan-peraturan lain kerana di dalam perlembagaan persekutuan, mana-mana akta ataupun peraturan negeri yang bertentangan dengan akta kerajaan persekutuan adalah ultra virus dan terbatal dengan sendiri dan tidak boleh dilaksanakan. Jadi tidak ada pilihan apabila kerajaan persekutuan mengumumkan PKP dengan peraturan yang diwartakan nanti, maka negeri perlu akur kepada akta di bawah PKPP ini. Jika tidak, mereka tidak boleh nak melaksanakan dari segi penguatkuasaannya, kerana tidak ada akta, mereka tidak ada akta lain. Dan kalaupun kerajaan negeri tidak mahu, kerajaan negeri Pulau Pinang contoh, tidak mahu melaksanakan penguatkuasaan, pegawai-pegawai di peringkat persekutuan, polis, diraja Malaysia dan sebagainya, boleh mengambil tindakan undang-undang kalau ada kegagalan mematuhi SOP kerana undang-undang di peringkat persekutuan boleh dilaksanakan di peringkat negeri. Jadi kalau ada mereka buat silap, melanggar SOP, polis boleh ambil tindakan. Jadi saya harap kerajaan negeri, terutamanya di Pulau Pinang yang membuat kenyataan tersebut, kerana mereka akan mengadakan mesyuarat pada hari Rabu, saya difahamkan, supaya mengguna pakai Akta 342 ni di negeri Pulau Pinang. Okey. Okay, Assalamualaikum Datuk Seri. Soalan saya, bagi mereka yang dikuarantin sebelum 10 Jun dan belum tamat lagi 14 hari tempoh kuarantin, adakah mereka tidak perlu tamatkan tempoh 14 hari kuarantin tersebut dan dibenarkan balik selepas 10 Jun? Terima kasih, Datuk Seri. Pada 10 Jun, pada 9 Jun, sudah saya katakan PKPB yang diwartakan, peraturan itu tamat, dan 10 Jun kita dah mula menguatkuasakan bahawa mereka yang pulang dari luar negara tidak perlu dikuarantin lagi. Jadi katakan mereka berada di hotel itu pada 9 hari bulan, 3 hari saja, 9 hari bulan, 10 hari bulan, mereka boleh buat kuarantin sendiri. Jadi mereka boleh keluar. Mereka boleh keluar. Tak perlu tamat sehingga 14. Walaupun 2 hari atau 1 hari, mereka boleh pulang ke rumah masing-masing apabila mereka memuat turun apps MySejahtera. Ramai yang mengatakan, kenapa kita tidak benarkan terus balik hari ini? Kenapa perlu tunggu 10 hari bulan? Sebab akta, peraturan di bawah Akta 342 hanya akan berkuat kuasa pada 10 hari bulan. Kalau dibalik sekarang, dia tak ikut peraturan yang SOP yang kita keluarkan, kita tidak boleh mengambil tindakan kerana peraturan-peraturan hanya diwartakan pada 10 hari bulan dan berkuat pada 9 hari bulan dan berkuat kuasa pada 10 hari bulan. Jadi mereka kalau dah baru 3-4 hari pun mereka boleh balik pada 10 hari bulan. Boleh. Ya. Okey. Salam Datuk Seri. Soalan sikit mengenai sanitasi awam. Adakah proses sanitasi awam di kawasan merah COVID-19 dan di kawasan awam lain akan diteruskan semasa PKPP? Diteruskan. Ya. Seperti saya pernah katakan bahawa COVID-19 masih berada
virus COVID-19 ini masih berada di sekitar kita. Ya, kerana sebelum vaksin ditemui, virus itu terus berada di sekitar kita. Jadi kita tidak tahu di mana di dalam badan sesiapa. Mungkin sebab itu saya kata orang di sekitar kita ni mungkin ada, mereka juga merupakan carriers atau pembawa kepada COVID-19 ini. Jadi untuk sanitasi awam itu, untuk mengurangkan penularan dan sebagainya untuk COVID-19 ini akan diteruskan. Ya, akan diteruskan walaupun PKPP dilaksanakan. Assalamualaikum Datuk Seri. Soalan saya, dengan kelonggaran PKPP ini, adakah ziarah kubur akan dibenarkan dan adakah SOP yang sama untuk Hari Raya Aidilfitri akan digunakan pakai pada Hari Raya Aidiladha nanti? Ya, situ soalan tu kerana ramai nak balik kampung lah tu ya. Okey, ziarah kubur ni sebenarnya memang dibenarkan sewaktu Aidilfitri, ya. Cuma tidak boleh lebih daripada 20 orang. Dan penjarakan sosial dilakukan juga di kubur-kubur, ya, di tanah perkuburan. Cuma kalau banyak keluarga yang nak pergi kawasan kubur itu tidak luas, takut ada perhimpunan yang ramai, jadi bolehlah bergile-gile untuk pergi ke kawasan tanah perkuburan. Dan dengan kapasiti setakat hari ini, kalau kita ikutkan yang SOP awal, iaitu tidak lebih daripada 20 orang. Mengenai SOP detail Aidiladha, kita akan bincangkan secara detail bersama dengan Menteri Hal Ehwal Agama dan Kementerian Kesihatan, dan kita akan bentangkan semula kerana Aidiladha masih lagi saya ingat sebulan lebih lagi atau 2 bulan lagi daripada sekarang. Sebulan lebih lagi ya. Sebulan lebih daripada sekarang. Jadi kita akan umumkan mengenai SOP-nya bila sampai masanya nanti. Okey. Okey, Datuk Seri, Assalamualaikum. Nak tanya, kita tahu semakin banyak kelonggaran diberi untuk PKPP ni. Jadi bagaimana pihak berkuasa akan melakukan pemantauan untuk mereka ataupun orang ramai supaya mematuhi peraturan yang digariskan dalam PKPP ni, dan sekiranya ada antara masyarakat yang ingkar peraturan ataupun arahan yang dikenakan dalam PKPP ni, adakah kompaun yang sama seperti PKPB boleh dikenakan? Okey. Kawalan pergerakan mungkin sudah pun dikurangkan sepenuhnya. Kalau gitu ada, kalau dulu sekatan jalan raya untuk mereka yang engkar untuk merentas negeri, mungkin selepas ini tidak ada lagi sekatan jalan raya kecuali untuk ops benteng dan ops jenayah yang lain. Tetapi untuk rentas negeri tidak ada lagi. Jadi mungkin selepas ini pendekatannya, penumpuannya berbeza. Penumpuannya untuk memastikan SOP dipatuhi. Sebagai contoh, di tempat-tempat awam, di supermarket, di pasar-pasar awam, di pasar-pasar tani dan juga pasar-pasar malam yang telah pun kita benarkan dengan SOP tertentu. Kawalan mungkin hanya kepada pematuhan SOP. Kerana tidak ada lagi kawalan pergerakan. Kita dah bebas. Semua orang bebas bergerak, rentas daerah, rentas negeri. Nak keluar makan, restoran, nak ke mana pun, semua pun telah pun dibebaskan. Tetapi SOP masih saya ada. Sebab tu saya sebutkan, boleh gunting rambut, tetapi SOP ada. Boleh cuci muka, facial, tapi ada SOP dia. Pemantauan pihak berkuasa mungkin mengadakan spot check dan sebagainya ke tempat-tempat yang kita benarkan supaya SOP dipatuhi oleh rakyat. Jadi sekarang ni rakyat mesti mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan, dan kegagalan mematuhi SOP kalau merupakan premis perniagaan mereka akan ditutup, dan jika yang pelanggan mereka gagal untuk mematuhi SOP, mereka juga akan dikenakan tindakan seperti biasa. Ya, kerana Akta 342 masih menetapkan bahawa denda RM1,000 ataupun boleh dihadapkan ke mahkamah. Perkara ini berterusan. Okey.
Selamat petang Datuk Seri. Saya nak tanya, soalan saya, terdapat rayuan pengusaha bas agar diberi kebenaran untuk tidak melaksanakan penjarakan sosial dengan muatan penumpang berkapasiti penuh. Apa komen Datuk Seri? Setakat ini, seperti saya katakan, syarat SOP yang perlu kita patuhi adalah penjarakan sosial. Jadi kalau nak kapasiti penuh, tentu saja tidak ada penjarakan sosial di dalam bas. Lebih-lebih lagi, bas ni siapa yang turun naik pun tidak ada kita rekodkan siapa, nama penumpang, nombor telefon. Kerana jika ada kes jangkitan daripada penumpang bas yang lain, tentu sukar untuk kita trace ataupun mengesan mereka yang berada dalam bas ketika itu. Jadi setakat ini masih lagi kita tidak membenarkan full capacity, tetapi separuh saja untuk penjarakan sosial dikuatkuasakan. Datuk Seri, nak tanya, kita tahu untuk PKPB ni untuk masuk ke dalam pasaraya kita perlu beratur dekat luar dulu sebab SOP-nya untuk mengahadkan individu yang masuk ke dalam. Tapi untuk PKPP nanti, okey, nak tahu adakah tiada lagi had dikenakan untuk individu yang nak masuk ke dalam pasaraya atau bagaimana? Saya dah sebutkan tadi, asas kepada SOP kita adalah penjarakan sosial. Alasan kita tidak kita hadkan dari segi jumlah yang berada di dalam pasaraya itu takut bersesak-sesak. Bila terlampau ramai bersesak-sesak, tak mungkin akan ada penjarakan sosial. Mungkin kalau terlampau ramai akan berlakulah sentuhan peribadi dan sebagainya di dalam supermarket tersebut. Jadi oleh kerana penjarakan sosial masih kita jadikan sebagai asas kepada SOP kita yang penting, maka perkara yang sama juga perlu dilakukan selepas apabila PKPP dilaksanakan. Beratur 1 meter away antara satu sama lain. Di dalam supermarket, jumlah tidak boleh terlalu ramai supaya memastikan penjarakan sosial itu dapat dipatuhi. Dan saya harap penjarakan sosial ini akan menjadi satu norma baru kepada rakyat Malaysia. Seperti saya kata, bahawa virus ini akan terus berada di sekitar kita. Jadi sebab itu kita perlu terus berjaga-jaga. Tak boleh beratur. Kalaulah beratur ini merupakan satu norma yang baru, saya rasa itulah yang terbaik. Perkara yang tidak pernah kita lihat sebelum ini. Kalau biasanya berebut-rebut, ada nak naik bas pun berebut-rebut, ada nak naik kereta api pun berebut-rebut. Sekarang ni penjarakan sosial, beratur dengan baik, berdiri jauh antara satu sama lain. Kalau ini boleh dijadikan norma baru kita, saya percaya COVID-19 ini akan dapat kita, rantaiannya akan dapat kita putuskan dan kita mungkin negara kita akan bebas sepenuhnya. Kalau tidak sepenuhnya, bebas daripada COVID-19 ini, daripada penularan COVID-19 ini. Ada lagi? Tak ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.